Tiba-tiba muka dia berubah, intonasi dia berubah. Maksudnya dia kata, no brother, you cannot do this. It's not good to bring your wife everywhere you go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. InsyaAllah tinggal seminggu sahaja lagi kami akan mulakan jelajah berbasikal kami di Semenanjung Malaysia selama 3 bulan, bermula pada 29 Julai ini, yang akan dirasmikan oleh YB Sahabat Bernam Yang Berhormat Datuk Fasya Fakih di Sekolah Dr. Abdul Latif. InsyaAllah kami akan bermula daripada Sahabat Bernam dan kami akan teruskan kayuhan naik ke arah Perak, Pulau Pinang, Kedah, Langkawi, Perlis, kemudian kami masuk ke Thailand ke arah Satun, Yala dan Narathiwat, dan seterusnya kami akan masuk kembali ke Kelantan, dan seterusnya Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan yang terakhir kami akan berakhir di Kuala Lumpur. Baik, insyaAllah. Okay, dan di sepanjang kayuhan saya dan tim akan menyampaikan wakaf buku Ustazah Basikal ke setiap sekolah yang bakal kami lalui, dan saya juga membuka peluang wakaf ini kepada anda untuk anda sama-sama mewakafkan buku Ustazah Basikal ni dan kami sampaikan kepada sekolah-sekolah yang terpilih. Dan sebagai tanda terima kasih, kami nak menghadiahkan 1 slot umrah dalam cabutan bertuah kepada yang mewakafkan sekurang-kurangnya RM100 Malaysia, insyaAllah. Dan ada 3 kelebihan berwakaf buku Ustazah Basikal ni. Yang pertama adalah anda boleh meletakkan nama keluarga anda yang tercinta yang telah meninggal dunia di dalam buku Ustazah Basikal tersebut, sekurang-kurangnya RM50 dan ke atas. InsyaAllah pembaca-pembaca ni akan menghadiahkan Al-Fatihah kepada penama-penama yang ditulis di dalam buku tersebut. Okey, dan yang kedua adalah insyaAllah ada pahala yang berterusan selagi ada orang membaca buku Ustazah Basikal tersebut. Dan yang ketiga adalah anda boleh memberikan motivasi dan inspirasi kepada pelajar-pelajar tersebut supaya mereka menjadi orang yang lebih berani dan ada jati diri yang kuat dalam menghadapi apa jua cabaran yang akan mendatang. InsyaAllah link wakaf itu saya letakkan dekat ruang description. Okay, so tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. So minggu lepas kami tidur dekat Hotel Kayangan dan kami teruskan misi untuk mencari Everest, dan hasilnya sangat mendukacitakan. Tapi kami memilih untuk gembira sebabkan kembara memburu hikmah ni tak ada masa untuk nak down, tak ada masa untuk bersedih hati. Yang penting adalah proses dalam perjalanan tu. Destinasi adalah bonus. Kita kena pilih gembira di sepanjang jalan, bukan kat hujung tu baru nak gembira. So selepas kami turun daripada Nagarkot View Tower, saya dan Ustazah merancang untuk balik ke Kathmandu lah. Dan masa tu saya mencadangkan untuk menggunakan jalan yang berbeza. Sebab apa? Sebab jalan sebelum ni sangat dahsyat. So kita nak guna jalan yang santai lah, ikut jalan highway macam tu lah. Dan masa tu kami pun teruslah kayuh ke arah Kathmandu.
Dan masa tu sebelum sampai waktu asar, kami dah sampai di satu tempat bernama Baghtapur. Dan pada waktu tu saya terus buka Google untuk mencari masjid lah yang berdekatan dekat Baghtapur ni. Dan masa tu ada satu masjid yang dekat Google Map ni yang tulis Baghtapur Jami' Masjid. Kami pun ikutlah arah tu, dan bila sampai je dekat tempat yang Google Map tunjuk tu tak ada, tak jumpa. Dan masa tu kami tanyalah dengan orang kampung kan, dekat mana Baghtapur Jami' Masjid ni. Dan majoriti daripada mereka memang tak tahulah, sebab majoriti adalah bukan Islam kan. Dan kami pun punyalah kayuh dalam kampung tu, sampailah kami berjumpa dengan satu pintu gerbang yang tulis Baghtapur Jami' Masjid. Alhamdulillah, syukur. Dan masa tu kami pun bila sampai je, saya cakap dengan Adilah, macam biasalah, saya tahu dekat Nepal ni perempuan memang tak dibenarkan masuk ke masjid, tapi ada cara macam mana kita nak bawa masuk perempuan dalam masjid ni lah. Dan masa tu saya minta Adilah untuk duduk dekat luar dulu sementara saya solat jamak Zuhur dengan Asar dulu. Nanti mungkin saya boleh minta izin daripada mereka untuk Adilah solat dekat dalam tu lah. So bila saya masuk ke dalam masjid tu, masa tu ada beberapa orang tabligh. So masjid bermula daripada Thailand, Myanmar, India, Nepal ni majoriti memang setiap masjid akan ada tabligh. So benda tu adalah common lah, benda tu dah biasa. So tu saya senyum je dengan mereka ni, dan saya pun terus solat jamak Zuhur dengan Asar. Dan selepas habis solat tu, saya tegurlah grup mereka ni. Masa tu saya tanya, can you speak English? Diorang ni cakap sesama sendirilah, diorang tak pandai cakap bahasa Inggeris kan. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki ni cakap, where you from? Alhamdulillah ada seorang boleh cakap bahasa Inggeris. Saya cakap saya datang daripada Malaysia lah, and actually I came with my wife. Do you know where can my wife namaz here? Namaz adalah solat dalam bahasa Urdu yang biasa digunakan dekat India, Nepal dengan Pakistan lah. So mereka ni faham lah namaz tu apa. Dan masa tu ketua kepada diorang ni suruh layan saya dekat luar lah, dan mereka ni teruskan lah taklim masa tu. Dia tanya saya, you came with your wife cycling from Malaysia to Nepal? Masa tu saya jawab dengan tersenyum lah, yes, Alhamdulillah. Tiba-tiba muka dia berubah, intonasi dia berubah. Masa tu dia kata, no brother, you cannot do this. It's not good to bring your wife everywhere you go. Dia dah mula ceramah lah pada saya kan. Saya masa tu rasa geram, hati panas, telinga panas masa tu. Saya tanya kat mana tempat yang boleh solat, tapi dia bagi saya pula ceramah percuma. Kita ni dah tengah penat ni kan, kita nak kalau boleh ni isteri kita dah nak solat sebab dah nak masuk waktu maghrib dah, tapi dapat pula ceramah percuma masa tu kan. Masa tu saya memang rasa macam nak marah, tapi tak apalah. Masa tu saya cakap, sorry sir, do you know where my wife can do namaz? Saya ulang balik soalan tu. Hati memang marah, tapi mulut cover jugalah sebab kita tahu kita dekat tempat orang kan. Mungkin diorang punya fatwa berbeza dengan kita, mungkin hukum mereka dengan hukum kita berbeza kan. Tapi masa tu biasalah, darah muda kan, rasa macam nak marah aje, tak sempat nak fikir kan. Alhamdulillah masa tu mulut tak marah lah, geram, tapi tanya juga kat mana isteri boleh solat. Dan masa tu kata, you wait here first, I will ask somebody. Dia suruh saya tunggu dekat depan pintu masjid lah bersama dengan isteri masa tu. Dan masa tu bila saya keluar, masa tu Adilah kata, dah ada ke belum tempat solat? Saya cakap, mungkin ada lah kot, tapi abang geram betul lah dengan seorang tabligh ni. Abang tanya kat mana tempat solat, tapi dia boleh pula bagi ceramah, dan dia kata apa yang kita buat ni haram. Geram lah masa tu kan. Masa tu hati memang dah geram sangat ni kan. Dan masa tu Adilah kata, mungkin dia tak tahu kot bang, tak apa, sabar je lah bang. Saya pun tarik nafas, tahan marah. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki tercegat kat depan pintu, dan dia kata, are you from Malaysia? Yes, from Malaysia, come follow me. Masa tu dia ajak saya dengan Adilah untuk naik ke tingkat atas. Dia kenalkan diri dia sebagai Danish lah, dan Danish ni adalah anak kepada imam masjid ni. Dan dia tunjuk ada satu bilik dekat tingkat atas ni, tempat wanita belajar ataupun tempat menuntut ilmu lah kot. Tapi bila kita tengok ada banyak sawang-sawang ni, kita dapat tahulah yang tempat ni mungkin dah lama tak digunakan. So masa tu kami pun bersihkan juga sawang-sawang dekat situ untuk Adilah solat. So masa tu kami biarkan Adilah solat dekat dalam, saya dan Danish ni sambung sembang dekat luar. So kami pun lepak dekat luar. Masa tu Danish ni dia sangat teruja dengan pengembaraan kami lah. Dia tanya macam-macam soalan kan. Bila bersembang, masa tu saya tanya, do you know where we can stay tonight? Danish cakap, you can stay here if you want. Dan masa tu saya agak 50-50 lah. Saya cakap, tabligh kat sini okey ke? Dan dia kata tak ada masalah pun, sebab orang-orang tabligh kat sini pun orang luar, bukan orang dekat sini. Dan masa tu saya cakap terima kasih banyak-banyak lah kepada Danish ni sebab memberikan kami ruang lah untuk kami nak tidur satu malam dekat sini. Dan masa tu saya masuk balik ke dalam bilik tu. Masa tu Adilah dia dah habis solat, dan saya sampaikan berita gembira pada Adilah yang kita dah ada tempat tidur pada hari ini. Tapi masa tu Adilah dia cakap Alhamdulillah, tapi mata dia macam dah ngantuk-ngantuk. Dia terus tertidur dekat atas tikas sejadah. Dan masa tu saya cakap tak apalah, yang tidur abang nak ambil beg-beg tu, abang akan bawa semua beg naik ke atas lah untuk masukkan kat dalam bilik kita.
Dan masa tu bila dah habis angkat semua, dah azan maghrib kan. Dan masa tu saya rasa macam berbelah bagilah nak solat jemaah dengan diorang ni ke tak, disebabkan seorang mamat yang marah saya tadi tu. So masa tu saya duk fikir, mungkin betul juga apa yang diorang ni cakap. Mungkin mazhab mereka berbeza dan dia tak tahu yang mazhab kita ni berbeza. Mungkin hukum dan fatwa mereka berbeza, dia tak tahu hukum dan fatwa di Malaysia tu macam mana. Okay, kalau kita ambil sebagai contoh lah, dekat Afghanistan, dekat Pakistan, mereka ni menyorokkan wanita dekat belakang tau. Mereka tak expose, mereka tak bawa mereka ni keluar expose macam saya bawa sekali Adilah pergi mengembara macam ni kan. Masa tu saya teringat dia suruh jumpa dia punya amir untuk minta nasihat kan. Dan kembara kami pun dipanggil sebagai kembara memburu hikmah. Itu adalah benda yang sepatutnya untuk saya buat lah. Maksudnya untuk berjumpa dengan orang yang alim, orang yang bijak pandai ni untuk meminta advice. So masa tu saya turun juga dan solat berjamaah bersama dengan mereka ni. Dan bila dah habis solat tu, saya berjumpa dengan dia punya amir lah, ketua dia, untuk meminta nasihat. Dan masa tu alhamdulillah dia tak keji, dia tak marah macam yang seorang mamat ni. Dan masa tu dia siap puji dan beri contoh kepada orang-orang yang ada dekat situ. Dan saya berpendapat bahawa amir dia ni berpengetahuan lebih luas lah, dan dia lebih terbuka. Alhamdulillah. Dan masa tu hati saya pun dah mula cool balik. Dan masa tu saya tak simpan dendam dengan siapa-siapa lah. Saya anggap dia tak tahu. Dan bila dah habis solat isyak, saya pun naiklah ke tempat Adilah solat. Dan masa tu Adilah dia masih tidur lagi. Mungkin kepenatan sangat tu sepanjang hari kayu basikal kan. Saya kejut Adilah untuk bangun solat maghrib isyak sebelum tidur. Dan masa tu Adilah bangun lah. Dia bangun dalam keadaan pisat tu. Dia ambil uduk. Dan saya pergi berjumpa dengan Danish, keluarga dia lah. Saya berkenalan dengan ayah dia, dengan mak dia. Dan masa tu dia tanya Adilah mana. Saya cakap Adilah tengah solat kat dalam lah. Dan masa tu mak dia tanya perlukan apa-apa ke. Saya cakap tak perlu apa-apa pun, dapat tidur kat bilik ni pun dah bersyukur dah. Dan masa tu mereka beri bantal. Dan dia kata tunggu sekejap, dia sediakan makan malam untuk kami. Dan masa tu kami memang tak plan nak masak pun. Saya tengok Adilah pun dah penat, saya pun malas nak masak, malas nak buka dapur. Memang plan malam tu tak makan lah. Tapi mak Danish ni dia sediakan makanan untuk kami lah, alhamdulillah. So malam tu selepas Adilah solat, kami makan bersama-sama. Syukur sangat dapat rezeki pada malam tu. Dan selepas makan, kami pun masuk tidur, alhamdulillah. Pada keesokan paginya, saya bangun awal lah macam biasa untuk nak solat berjemaah bersama dengan jemaah. Dan selepas solat pada waktu tu, Danish dia ajak bersarapan dengan keluarga dia. Kami tak mandi lagi, tapi kami pergi bersarapan dekat rumahnya Danish. Dan masa tu Adilah dia bersembang dengan maknya Danish dekat dapur. Saya dengan Danish dan ayah dia pula duduk dekat ruang tamu lah. Dan masa tu Adilah dia teruja untuk nak belajar macam mana cara nak buat capati. Agak unik lah dia menggunakan kuali lepeh tu kan untuk nak masak capati tu. Dan macam biasalah dia buat semua senang, tapi bila Adilah buat ni dia tak berapa nak menjadi macam apa yang diorang buat lah. मिले नहीं बनावे एक बार जब बनाने को लेके आया था नहीं, इतना मोटा मोटा बन गया था नहीं, ये सामान सब भी नहीं था नहीं बनाने वाला, और खाने को इतना मुश्किल हो रहा था। हम लोग नरम नरम खाने वाला भी बहुत था। Baik, dia nak masak tu. It's a good experience untuk belajar. Jarang juga orang nak bawa masuk sampai ke dapur kan. Tapi Adilah ni dia jenis orang yang mesra alam ni. Orang siap ajar macam mana cara nak buat capati tersebut lah. So alhamdulillah, satu experience yang sangat best dekat masjid ni sebenarnya. Dan banyak juga pengajaran dan pelajaran yang kami belajar sebenarnya. Dan selepas kami bersarapan, kami pun bergambar bersama-sama sebagai kenang-kenangan. Dan kami pun teruskanlah kayuhan kami ke arah Kathmandu, alhamdulillah. So saya rasa sampai sini saja penceritaan pada
kali ni. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Dan pada waktu tu kami tak sampai lagi Kathmandu. Kami singgah dekat satu tempat untuk nak makan dan kami berjumpa dengan seorang wanita. Kesian pada wanita ni, masa tu Adilah cuba untuk bantu dia lah. Tapi saya akan ceritakan pada episod yang akan datang insyaAllah. So sebelum saya habiskan video kali ni, sedikit hikmah daripada saya. Sentiasalah berbaik sangka walau dalam apa jua keadaan, untuk hati yang tenang dan gembira. Jika kita berburuk sangka dan was-was kepada orang lain, hati kita akan menjadi resah dan gelisah yang menyebabkan hati kita tak tenang. Okay, so sehingga di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan share kepada media sosial anda. Dan tinggalkan komen anda di ruangan komen. Dan bagi siapa yang nak wakaf, link saya tinggalkan dekat ruang description. InsyaAllah kita akan jumpa di masa yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.